Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Makasih pada pimpinan majlis, pengurusi, ahli jawatan kuasa, para imam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan bersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan fardu maghrib secara berjamaah, dan kemudiannya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu yang dia menempuh satu jalan untuk main belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam syurga. Moga-moga kehadiran kita ini akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan manusia yang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Menyentuh berkaitan dengan Isra dan Mi'raj tajuk kita pada malam ini. Suka saya nak cerita sikit pada tuan-tuan berkaitan dengan apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dan semasa Isra dan Mi'raj, dan selepas daripada Isra dan Mi'raj. Tiga fasa yang boleh kita simpulkan apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita tahu apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW adalah apa? Bada al-Islamu ghariba fasayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan yang ghariba, dalam keadaan yang pelik. Apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW dianggap pelik dan dianggap satu benda yang kita katakan luar biasa, terutama apa yang sedang diamalkan oleh orang-orang jahiliah ketika itu atau kafir Quraisy ketika itu. Di zaman Nabi SAW, arak menjadi satu minuman yang biasa, orang minum, boleh minum biasa-biasa. Perjudian, mereka ni satu benda yang bukan jalan-jalan, boleh buat main judi, hari-hari main judi. Bila datang Islam, datang konsep dalam yang paling pelik sekali, hak berkaitan dengan arak, berkaitan dengan judi, berkaitan dengan zalim ke orang, yang paling mereka tak boleh terima adalah apa? Adalah bila mana Nabi SAW sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimah yang menjadi fobia yang mereka tak boleh dengan Nabi SAW. Sebab apa? Mereka kata 360 berhala ada di keliling kami, tak boleh selesai sebarang masalah. Kami ada berhala hujan, kami ada berhala panas, kami ada berhala anak, berhala yang besar, Lata, Uzza dan Manat. 3 benda atau 3 berhala yang besar tak boleh selesaikan semua masalah kami. Macam mana hang wahai Muhammad boleh mai harap kat kami la ilaha illallah, atau
atau tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maksud kata hang apa? So kami buang 360 berhala ada di keliling Kaabah, nak letak dalam hati kami Allah. Nafi'u Allah, yang bagi manfaat adalah Allah. Ad-dar huwa Allah, yang bagi mudarat adalah Allah. Al-Wahhab, Maha Pemberi adalah Allah. Mani', yang menghalang, yang baik buruk datang, baik buruk, siang malam, hujan berhenti, cerdik tak cerdik, hitam putih, semua ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Syekh Quraisy dia kata apa? Inna hadza la syai'un ujab. Ini satu benda yang sangat ajaib dan sangat pelik. Yang ni kami tak boleh terima. Yang ni kami tak boleh terima sebab akidah kami tak, kefahaman kami tak sama dengan. Sebab tu ujian pada Nabi SAW ketika awal Islam tu, mereka sampai main pada baginda Nabi SAW. Apa yang mereka kata adalah wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka punya demand nak ke Islam ni, orang-orang kafir Quraisy, apa mereka buat? Mereka main pada baginda Nabi SAW. Mereka kata apa? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami sekali-kali tak akan beriman dengan kamu selagi hang tak boleh apa? Yafjura lana minal ardi yanbu'a. Ayat hang boleh bawa keluar daripada bawah tapak kaki hang ni, hang boleh bawa keluar ayat. Sekarang ni kami akan ikut cakap. Kami tak mahu hang duk jajar dengan Zamzam, duk jajar dengan Nabi Ismail, duk jajar dengan Nabi Ibrahim. Tu cerita lama. Kami perlukan ayat tambahan untuk sumber-sumber untuk kehidupan pokok. Kami nak berniaga, kami nak bercucuk tanam, kami nak menternak apa semua ni. Tak cukup Zamzam yang duk ada. Lari senang banyak tanah, kaki hang duk ada di bawah tu. Kami nak bawa keluar ayat, tunjuk kat kami sekarang ni terpancar ayat. Biar sama level macam Zamzam. Kami nak tengok hebat ke mana Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy, mereka nak terima Islam, mereka demand, mereka letakkan satu level apa? Kalau hang boleh buat, kami akan ikut kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu, apa mereka kata? Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Tak apalah Muhammad, kalaulah Tuhan hang ni tak mau buat untuk kami ayat, kami nak minum ternakan, kami nak buat untuk apa, pokok-pokok ni kami nak siram semua, kalau tak mau bagi tak apalah. Tuhan hang, kami minta Tuhan tu bagi dekat hang. Au takuna laka jannatun min nakhil. Kami nak minta Tuhan hang bagi dekat hang, bukan kat kami. Bagi dekat hang satu kebun, yang kebun tu penuh dengan kurma, yang kebun tu penuh dengan anggur, dan dalam kebun tu pula ada mata air yang mengalir pula. Tunjuk bagi ada kebun, bagi ada benda yang dia bagi dekat hang, baru kami boleh nampak. Kata baru kami ni boleh masuk Islam. Kalau Tuhan hang tak mau bagi kat kami, tak apa, bagi kat hang. Kami nak tengok terang mana hebatnya Tuhan hang ni, nak bagi dekat hang supaya kami boleh beriman pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demi rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara cabaran yang diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal Islam ni. Tak cukup dengan tu, ada berkata apa? Autus qitas sama kama za'amta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Okeylah Muhammad, macam ni lah. Kalau Tuhan hang tak boleh bagi kat kami, kalau Tuhan hang tak boleh bagi dekat hang, lah senang banyak kat hang. Apa hang nak kami nak hang buat apa? Autus qitas sama kama za'amta alaina. Sekarang hang tengok di atas, hang nampak tak langit ni? Kami nak langit ni turun kat atas kepala kami sekeping, biar jatuh pada kepala kami. Dan hang kata Tuhan yang hebat, dan hang kata Tuhan yang akan marah kalau kami tak ikut cakap hang. Okey tak apa lah, sekarang ni tengah tengok orang mana hebat sangat. Betul, langit ke, nama asap ke, nama apa ke, au ta'tiya billah, ataupun hang buat turun mai lah, tak kalah lah kami tengok. Tu dia punya biadabnya. Orang-orang yang kita katakan duduk di keliling baginda Nabi SAW, hari-hari torture baginda Nabi SAW, bukan kata minda sahaja, dalaman hati pun sedih.
Baginda Nabi SAW setiap hari keluar dalam keadaan apa? Berendam air mata. Kalau kita kata balik mai di rumah ni ada seorang isteri, siapa dia? Khadijatul Kubra bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, isteri baginda Nabi SAW, yang dia ni lah duduk di rumah tu, dia akan apa? Tenangkan hati dia. Yang seronok bila balik rumah tu ada penenang. Ada kita katakan apa, orang yang nak menenangkan dia. Siapa dia? Baginda Nabi SAW. Siapa dia tenangkan dia? Khadijah bintu Khuwailid, isteri baginda Nabi SAW. Ketika adanya baginda Nabi SAW, dua orang yang cover, yang jaga Nabi, siapa dia? Pakcik dia Abu Talib dan Khadijah bintu Khuwailid. Dua orang ni yang jaga Nabi. Tak ada orang berani jentik, berani tunggu, berani terjam, berani ada. Siapa tak berani buat apa? Sebab apa? Dua orang ni jaga baginda Nabi SAW. Tapi tahun berlakunya Isra' dan Mi'raj, yang dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, dua-dua orang yang menjadi sayap kanan dan sayap kiri baginda Nabi SAW, Allah ambil dua-dua selang beberapa hari sahaja kematian kedua-dua orang yang sangat disayangi oleh baginda Nabi SAW. Nabi ni bila dia pada ada, jadi macam sedih sangat. Di luar ni orang kafir Quraisy ni kira kalau boleh ni kira seronok lah, melompat sini melompat sana, mati dah. Kenapa? Sebab mereka nak gandakan lagi serangan kepada baginda Nabi SAW, nak buat macam-macam benda teruk lagi buat kepada baginda Nabi SAW. Sebab tu dia berseronok. Dan Nabi jadi sedih. Sebab apa? Di luar bila pergi, orang dah mula nak ancam nak bunuh Nabi. Bila balik main ke rumah sunyi, tak ada siapa-siapa yang boleh menggantikan kehebatan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tak ada siapa boleh ganti kehebatan Khadijah yang tinggalkan baginda Nabi SAW. Maka Nabi rasa sedih, seolah-olahnya apa? Seolah-olahnya orang-orang ni, bumi ni tak mau dah dengan dia. Sedih sangatlah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri anugerah Isra' dan Mi'raj ini, antara tujuan dia apa dia? Tasliyah, nak hiburkan baginda Nabi SAW. Sebab sedih sangat nak hiburkan baginda Nabi SAW. Lepas tu ulama bagi tahu, kalau kita ada masalah, kalau kita sedih, kalau kita dirundung masalah dan sebagainya, hati kita tertekan, antara cara nak selesaikan dia apa? Kita rapatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi SAW sedih, bagaimana Nabi rasa duka cita, bagaimana Nabi rasa hibah, tapi Allah beri anugerah Isra' dan Mi'raj, nak hilangkan hibah tu, nak bawa Allah Nabi SAW dekat dengan Allah. Bila mana dekat dengan Allah, hati manusia jadi tenang. Allah sebut dalam Quran, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya ingat Allah, hati akan jadi tenang. Lah budak-budak masalah oleh tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita dah tengok di internet bunuh diri. Bunuh diri, ada masalah bunuh diri. Lah buat apa dah ni? Kelak tangan ni. Budak-budak perempuan dah. Budak perempuan sini tak lah kot, nampak macam warak ya. Ni budak perempuan tempat lain. Ambil pisang kelak orang ni. Bila putui nadi ni dah keluar banyak, kemungkinan arwah tu cepat. Sebab apa? Kecewa dengan markah, kecewa dengan balak. Baru ni di Terengganu, perempuan naik atas bangunan ni tinggi, naik atas bangunan tinggi nak terjun, naik pukul 9 pagi. Tapi naik 9 pagi, tapi dia tak terjun. Dia saja duduk atas tu, dia duduk balik, dia tak terjun tu. Dah kadang-kadang nak terjun, terjun cepat lah duduk atas buat tu buat apa? Berbuat pun susah nak pergi tempat lain, tak boleh. Duduk ikut hang, lari kanan, kiri, kan payah tu. Hang nak mati kan? Hang naik atas, hang lompat, pergi mampu buat senang. Dah dia bukan nak mati, dia saja susah ke orang, habis jam. Sebab apa? Nak tengok dia tu, bunuh diri. Kita tengoklah benda pelik ni pakai WhatsApp lah. Tak tolong lah kawan tu. Dengan WhatsApp, dengan Telegram, dengan Facebook semua, ada seorang nak bunuh diri, video lah pakai habis semua. Bateri nak habis lah, kawan tu tak terjun lagi.
8 kali pause dah. Tak boleh nak pause dah sebab bateri nak habis dah. Bateri nak Kong, King Kong, Pop Kong lah jadi. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh terjun dah. Bomba daripada atas tu pujuk, janganlah terjun nak adik, janganlah terjun nak adik. Bawah ni pula daripada lagu macam mana nak buat satu plan lah. Nak terajam dia ni, kawan ni turun ke, supaya dalam dia cakap tu kawan seorang lagi tolak tu kira bomba di bawah ready siap lah, daripada plan lah macam lah. Tak boleh nak jadi juga. Kawan tu pergi dekat, dia ni jalan apa semua. Dia kata dia suruh telefon boy dia, telefon balak dia tu lah. Balak pukul 1, pukul 9 dia ni pukul 1 dia main dengan jalan jam, wartawan ramai bawah tu, dengan bomba, dengan jepam, dengan tak apa macam-macam benda lagi dia tunggu di bawah nak selamat dia tu. Pukul 10 markah dia main. Balak dia. Kita dah ingat ke balak hang tu yang sampai level nak bunuh diri tu kot lah. Handsome ke bacaan ke lah. Muka macam rumah. Dia macam alak muka kau ni, kepala otak dengan botak sebelah, dengan rambut macam cicak goreng, dengan rambut colour kuning sebelah, orange sebelah. La ilaha illallah. Pasal dia ni anak bunuh diri. Tolonglah. Kau muka handsome macam Tok Syekh ke apa, sedap kat lah bunuh diri kot. Hantu pun rugi ke, dosa besar. Siapa bunuh diri, dosa dia adalah dia akan ulang buat dosa dia buat tu. Contoh, kelorok. Contohlah, kelorok. Ni drinking water. Kita kot orang cari lah air elok sikit, air fresh orange ke apa, sedap lah. Di mana apa yang kosong lagi. Tak apa lah. Drinking water pula. Ni apa nama dia? Kelorok. Dia ambil kelorok ni, air kecewa dengan markah air. Dia kecewa dengan Kuala IC kot dia. Minum air. Minum kelorok mampu kan? Hang minum kelorok saja pun mampu. Kelorok bubur campur dengan lemon pun mampu. Kelorok bubur payung kecil atas tu pun mampu. Kelorok buat ais ketul pun mampu. Dia memang mati dia. Mati sengaja bunuh diri buat benda pelik ke tu, apa akan jadi? Di azab di akhirat esok apa dia? Antara azab dia, hang akan minum kelorok yang sama, sakit, mati, hidup balik, sakit, mati, hidup balik, sakit. Ada boleh apa sampai ribu tahun lah. Kalau set terjun bangunan, hang akan ada bangunan tu, hang naik di atas, terjun, mati, pecah kepala, naik balik, terjun, mati, pecah kepala, hang ulang sampai bila? Sampai bila tentuan Allah Ta'ala kata-kata hang sampai bila hang nak kena, hang kena. Sebab tu jangan jadi bodoh. Sebab apa jangan jadi bodoh? Bunuh diri. Sebab apa? Kecewa. La ilaha illallah. Nabi SAW sedihnya tu, Nabi tak ajak pada kita bunuh diri. Apa Nabi ajak? Allah ajak kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kita rapat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW ajak pada kita, bila kita ada masalah, bila kita ada satu benda yang boleh menyebabkan kita ni jadi macam serabut perut dan ni apa dia? Apa kita kena baca? Mudah je. Saya ajak pada tuan-tuan. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Mari kita baca ramai-ramai. Dek-dek di belakang pun boleh baca. Sama-sama dengan saya. Allah. Apa suara macam nak mati je dia kuat dah sikit. Pelan, kipas pelan, kuat pada apa? Allah. Baru sedap sikit sungai kecil punya power. Walaupun sungai kecil tapi suara besar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Maksud dia Allah, aku tak akan syirik dengan kamu dengan apa pun, wahai Allah. Bila ada masalah sebut benda tu. Sebab apa? Dia akan pelihara akidah kita. Doa ni disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Doa bila kita ditimpa musibah yang kita tak tahu buat apa. Ada banyak doa lah. Yang ni saya bawa pada tuan-tuan yang pendek, senang kita nak hafal. Allahu Rabbi la usyriku bihi ahada. Allah Tuhan aku takkan syirik dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tahu jiwa kita bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Maka apa yang berlaku, Allah hadiahkan pada Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Allah sebut dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.
basir. Sadaqallahul azim. Allah mula ayat ni dengan apa? Subhana. Subhana ni maksud dia apa? Alangkah hebatnya Allah. Itulah maksud dia Subhana. Kalau kita terjemah kata Maha Suci Allah, kita dah biasa dengar dah. Maha Suci Allah biasa ya dah. Terjemah bagi dia catchy sikit, bagi dia nampak colourful sikit apa dia. Alangkah hebatnya Allah. Sebab apa Allah mula dengan Subhana? Sebab nak apa? Peristiwa lepas pada itu adalah peristiwa yang pelik, yang orang tak boleh nak fikir, yang orang di luar jangkaan kemampuan fikiran manusia. Otak kita ni ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang kita tak boleh mampu, tak mampu nak fikir. Otak kita ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang dia tak boleh. Sebab apa? Sini dia kecil je, 2 gig. Benda kebesaran dan benda di luar kawalan akidah ni, dia dah main bukan 2 gig dah, dia dah main 1 terabyte. 2 gig hang nak masuk terabyte, hang masuk laptop hang diterbakar betul ya. Sebab apa? Sebab benda tu besar nak masuk tak boleh. Otak kita kecil ya, tak boleh fikir. Benda hak luar tu kita jangkaan tu kita tak boleh fikir. Hanya yang kata benda Isra dan Mi'raj, sama-sama kita ni pun otak tak sama. Sama-sama kita otak tak sama. Ada orang dia pandai, dia boleh buat bangunan, wiring, kipas. Hang tak boleh, hang buka switch kipas, hang boleh keras lah. Sebab apa? Sebab tangan merayak tak pandai. Ada orang pandai otak dia, Allah bagi buat telefon Samsung dia boleh buat. Kita tak pandai buat telefon Samsung, kita Samsung pandai. Mana tahu? Telefon S6, telefon baru S6 kita beli Samsung, kita guna pun tak tahu. Tekan yang mana ni, tekan yang mana ni, keluar ni macam mana. Guna pun tak tahu. Orang ni boleh buat. Maksud dia apa? Otak sama-sama kita tak sama. Naik kapal terbang kan kita pakai tu, kelip di pinggang tu. Kapal terbang dia punya kelip di pinggang tu, tali pinggang dia tu tak sama tali pinggang kereta. Dia bukan je tali pinggang kereta jenis tekan kat tepi, dia jenis tarik macam tu baru dia buka. Kawan first time naik kapal terbang, pasang dulu tarik, pramugari susah tarik, dia pun tarik. Lalai bila sampai dia tak tahu buka. Dia tarik. Orang semua turun dah. Dia tu buat relax gitu. Pramugari kita, cik tak turun ke? Dia kata nak turun lah ni. Rupanya cover, dia tak tahu buka. Dia tak tahu nak tunjuk, dia tak mau tunjuk dia punya tak cerdik tu. Pramugari kata tarik atas tu. Saya tahu. Cuma saya tak tahu nak buat lagi. Cover, padahal tengok tak pandai. Tapi dia tunjuk kata dia pandai. Otak sama kita tak sama. Kita nak fikir Isra dan Mi'raj, benda atas lagi. Memanglah benda tu pelik kalau Nabi di sendiri. Sebab tu guna dengan Subhana. Sebab apa guna Subhana? Sebab kita punya fokus dalam Isra Mi'raj bukan fokus ke Nabi tu, fokus ke Allah SWT. Kita tak mau jadi macam mana set-set Nasrani dan set-set Yahudi. Mereka agungkan Nabi sampai jadi level Tuhan tu mereka. Yahudi letak Nabi Allah Uzair alaihi salam, Allah sebut dalam surah Taubah juz 10. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi dia kata apa? Al-Masih ini adalah anak Allah. Orang-orang apa? Orang-orang wa qalatil yahud, orang Yahudi kata Nabi Allah Uzair ini adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia pada orang ni adalah Rasul dan hamba Allah, bukan anak Allah. Sebab apa? Over sangat confident dengan Nabi mereka tu. Jadi Allah tu tak ke mana dah, mereka angkat letak di atas. Nabi mereka letak di atas tadi. Dia tak mau macam tu. Dalam ayat ni Allah angkat kata Subhana, nak angkat kata bukan Nabi jalan sendiri, aku yang bawa. Aku yang bawa, tak ada benda apa yang pelik lah. Macam selalu orang bagi contoh apa dia, kalau seekor semut sembang dengan kawan-kawan dia, dia kata, hangpa tahu tak? Tadi pukul 6 aku keluar rumah daripada Pening, aku main sungai kecil. Seekor semut tu dia sembang dengan kawan-kawan dia kat belakang tu. Dia kata, kami tak pernah tengok muka hang macam baru kami tengok. Hang semut Nana Tanjung kami tengok muka hang macam set Tanjung, set nasi kandang, set 786 kuah taruh atas dengan set ni. Hang main mana? Dia kata tadi pukul 6 aku keluar rumah, pukul 7.30 aku sampai lah dekat sungai kecil ni.
Semua sungai kecil dia kata apa? Hang nak tipu pun tengok-tengok lah semua. Kami kan bodoh sangat. Hang keluar rumah pukul berapa? Hang boleh ada kat sini ni pukul sejam hang sampai dah. Dia kata hang jangan tipu aku. Kami kenal sangat ni. Semua kalau nak jalan dari Penang Metau ni, kurang-kurang 8 tahun. Baru sampai. Turun baru jabatan kedua baru turun. Tol tak ada bayar lagi. Nak kena bercuit exit Jawi pula Ahmad. Hang jangan ranjau. Semua kata memanglah aku bukan main sendiri. Aku tersangkut dalam poket ustaz tadi. Ustaz ni kata semua tu duduk dalam poket ustaz. Ustaz kata sampai di sini masa ambil wuduk semua tu turun. Pergi jumpa member-member dia. Dia kata apa? Duduk dalam poket ustaz. Tak apalah, memang boleh main. Sebab ustaz ni kata kalau main kami tak percaya lah kan. Isra Mi'raj macam tu lah. Bukan Nabi pergi sendiri. Oh, bukan. Siapa yang bawa? Subhana. Ayat tu menunjukkan kata apa? Allah yang bawa Nabi SAW. Walaupun hebat terang mana pun peristiwa tu, kita tak payah heran. Sebab apa tak payah heran? Sebab Allah yang buat benda tu. Kalau Allah buat kita heran? Tak heran. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat banyak benda yang lain, kita tak pernah heran. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kehebatan yang Allah beri kepada Ashabul Kahfi. Tonton tengok Allah buat macam mana Ashabul Kahfi. Allah yang pegang masa. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdalu tis'a. Said Ashabul Kahfi dia tidur berapa lama? 300 tahun. Topak lagi 9 tahun. 309 tahun dia tidur. Gua Ashabul Kahfi ni banyak tempat lah. Masyhurnya di Jordan lah. 2. Mereka 7-8 orang lah. Pemuda remaja ni mereka lari sebab raja dia suruh sembah dia. Mereka masuk dalam gua, mereka tidur. Ada seekor anjing duduk di luar tu. Duduk bahasa itu kafai. Dia duduk macam anjing tu duduk depan tu. Berapa lama mereka tidur? 309 tahun. Hebatnya Allah Ta'ala nampak ada kita apa? Masa tu Allah pegang. Di luar gua, zaman, minggu, hari, masa bertukar, hari, minggu, bulan, tahun, dinasti demi dinasti, khalifah demi khalifah, kepimpinan demi kepimpinan, puluhan, ratusan tahun, 309 tahun, berubah-ubah masa. Tapi Allah pegang masa dalam gua satu habis jam, saat tak bergerak. Bulu kening tak rajam, rambut tak rajam, tak letih. Tidur dalam tu patut 309 tahun hang tidur. Memang hang masuk dalam bumi tu. Sebab apa? Sebab lama sangat tidur. Tapi Allah pegang masa. Tak lapar, tak rasa apa. 300 tahun tu tidur macam saja. Bangun tu, tengok Allah hebat. Dalam gua Allah pegang masa. Di luar gua Allah bagi gerak masa. Sebab tu barakah masa. Kita tadi cakap dengan orang. Semua orang daripada kanan sampai kiri, depan sampai belakang, saya sampai semua orang ada di dunia ni. Sama ada hang raja, hang menteri, hang adun, hang esko, hang tak tahu buat kerja apa, hang apa saja, hang pengurusi, hang timbalan pengurusi, hang jual aiskrim, hang pasang malam jual sate. Semua manusia Allah bagi 24 jam. Hang pelajar 24 jam, hang apa? Hang pensyarah pun 24 jam. Sama 24 jam. Orang yang kata tak ada masa, dia ni bukan tak ada masa, dia tak pandai urus masa. Itulah maksud dia. Semua 24 jam Allah bagi. Barakah Allah bagi. Imam Nawawi meninggal umur lebih kurang 43 tahun. Tapi tulisan hak dia tulis Allah bagi barakah pada masa dia. Ulama kira dengan raudahnya, dengan azkarnya, dengan syarah Sahih Muslimnya, dengan Riyadhus Shalihinnya, dengan Allah, tulisan dia, setiap karya dia top hit. Memang hebatnya. Setiap karya dia hebat. Umur berapa meninggal? 43 tahun. Ulama kumpul hak dia karang. Dan masa umur dia, satu hari dia boleh karang 12 muka surat kitab. Tak masuk hak dia mengaji. Di karang kitab saja 12 muka surat. Punya hebat sebab apa? Allah bagi barakah masa dekat dia. Kita punya tak ada berkatnya masa kita ni, kabutnya kita ni. Kuliah maghrib isyak muka tak boleh main. Tak ada masa, tak ada nak pergi hantar anak pergi tuition dia dah.
ilaha illallah. Punya berlama masa hang ada, hang boleh hakak kata tak ada masa. Hak lebih pelik lagi dia, budak-budak kita student dia hakak kata tak ada masa. Hak tu pelik tu. Dia pergi sekolah esok, cikgu kata mana kerja rumah. Tak ada nak buat dia dah. Tak ada. Apa ada anak? Kau kahwin nikah 3 orang ada anak. Ada anak 14 orang nak beli susu anak kau. Kau nak pergi beli pampers anak. Kau nak bayar bil elektro, bil TNB. Tak ada kerja apa, kerja belajar je. Pun tak ada masa. Akhir zaman, Nabi SAW menyebut nikmat masa Allah dah rentap, jadi macam tak ada. Rasa dan mana masa tak ada. Tonton ingat 2014 berlalu macam mana? Tak tahu. Dia jalan macam sekali jalan. Tonton ingat 2013 jalan macam mana? Tak tahu. Tak tahu, hilang dah. Tonton nak tahu sekarang 2015, sekarang dah nak masuk bulan 5 nak habis dah. Tengah bulan nak masuk bulan 6 dah. Tonton tahu 6 bulan ni akan bergerak macam tu je. Tonton tahu dah sebulan ni kita dah masuk Ramadan. Macam baru je Tok Khatik, Tok Gula, Tok apa, Tok Bilal, Tok Azan, Tok Ramadan. Kita tu sedang dah. Masa bergerak dengan cepat. Sebab tu bila akhir zaman, badiru bil a'mali fitanan, rajin segera kita ni buat amal yang soleh. Baik, balik kita pada Isra dan Mi'raj. Subhanallah tu nak bawa apa? Satu nak kata hebat Allah, satu jangan fokus pada Nabi SAW, fokusnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Asra ni maksud dia apa? Yang menjalankan perjalanan di waktu malam. Kata ulama, perjalanan Nabi SAW ini adalah perjalanan yang melibatkan roh dan jasad dua-dua bergerak sekali. Bukan roh saja, atau bukan dalam versi mimpi saja. Kalau versi mimpi, tak payahlah orang-orang kafir Al-Quran ni nak buat kecoh. Sehingga Mut'im kata apa? Mut'im kata apa? Satu orang kafir yang dia tak masuk Islam. Mut'im kata Muhammad, kami nak abangkan selama ni kami duk panggil hang gila, duk panggil hang ahli sihir, duk panggil hang macam-macam. Kami saja habaq ya. Tapi cerita hang buat hari ni, maaf cakap memang kami habaq, memang gila. Hari ni memang kami memang gila. Ada yang kata apa kami hang memang confirm gila. Dulu kami saja yang berstiker dari kepala hang, kami ingat kami melawak hang. Cerita hari ni hang balik mai jumpa Allah lah faham kata ni hang memang gila. Kalau sekadar mimpi, Mut'im tak akan cakap macam tu. Kalau sekadar mimpi, Abu Jahal tak akan kumpul semua orang duk ada ni semua. Mari kita dengar ceramah Isra dan Mi'raj. Siapa penganjur pertama Isra dan Mi'raj? Abu Jahal lah. Dia lah penganjur. Dia buat poster, dia buat banner. Mari ramai-ramai ceramah Isra Mi'raj disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia buat poster, banner semua. Dia tak payah kalut kalau mimpi. Sebab kita pun mimpi. Heran tak kalau mimpi? Tak heran lah. Kita lenong, kita mimpi lah. Silap-silap mimpi pergi Mekah. Silap-silap mimpi pergi Hanyai. Silap-silap mimpi pergi mata-mata lah mimpi. Kita sebab kita cepat lenong. Dalam kuliah lenong, di rumah lenong dah, dalam kelas lenong, dalam kuliah subuh memang wajib dah lenong. Semua kita set lenong ya. Lepas tu kita boleh mimpi. Lepas tu kalau orang lena dalam kuliah, saya tak berani nak gerak dia. Sebab ada ulama tu, dia sedang mengajar, ada seorang tu duduk lena. Kawan tu baru nak gerak. Dia kata jangan gerak dia. Sebab apa? Sebab syekh tu kata jangan gerak dia. Sebab dia sedang bermimpi Nabi SAW. Nabi duduk nasihat kat dia. Lepas tu saya tak akan gerak. Tuan-tuan tidur. Mana tahu tuan-tuan duduk mimpi Nabi ke? Tidur. Bawa bantai malena habis tak apa. Siapa tidur dalam khutbah tentu jangan marah. Biar dia tidur. Mana tahu dia sedang bermimpi apa-apa kan. Batu Abu Bakar Siddiq tak gerak. Nabi SAW ketika tidur dalam dengan Abu Bakar Siddiq dalam Gua Hira, dia tak gerak. Sebab apa tak gerak? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anak kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagi tahu memang babu maja'a fi bada'il wahyi. Tentang rujuk dalam Bukhari hadis bab yang awal itu, bab wahyu turun. Wahyu ni dia berat sifat dia. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kamu wahai Muhammad dengan qawlan thaqila, satu perkataan yang berat. Apa dia? Wahyu ni lah. Bukan dari segi wazan dia, bukan dari segi timbangan dia berat tu. Berat di sebalik benda tu, tanggungjawab tu berat.
Sebab tu Nabi SAW ketika musim sejuk, Nabi boleh berpeluh-peluh, menitik-nitik di bawah peluh dia. Sebab apa? Wahyu sedang turun. Kalau dengan naik unta, naik kenderaan apa-apa, bila wahyu turun, beratnya unta tu dia boleh duduk terus unta tu ke bawah. Aisyah kata Nabi SAW tidur di paha dia satu hari, tengah duduk tidur tu apa jadi? Tiba-tiba wahyu turun macam nak patah paha. Aisyah kata patah. Nak patah lah. Sebab apa? Kuat sangat, berat sangat. Tak tahulah macam apa. Buah piano ke, buah kereta Izora sebiji ke, kita tak tahulah. Tapi berat. Walaupun set-set perubatan doktor kata apa, tulang yang paling kuat dalam badan manusia tulang paha lah. Paha pun nak patah. Sebab apa? Wahyu turun. Patah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tak mau gerak. Bila Nabi tidur, sebab Nabi kata apa? Tanamu aini wala yanamu qalbi. Apa nampak mata aku tidur tapi hati aku tak tidur. Lepas tu kita baca hadis Nabi SAW lena, tapi Nabi bangun terus Nabi sembahyang. Sebab mata Nabi yang nampak lena, tapi hati tak benar tidur. Lepas tu perbahasan kita jadi baca hadis gitu, "Oi, boleh sembahyang. Ambil wuduk tak payah." Tu buat jadi bengong tu, ni orang panggil ngom, tahu? Ngom nama manja, nama penuh bengong. Mengaji hadis tak mau. Jadi baca buku, oh boleh kot. Main buah betul tak semayang dia tengok tu. La ilaha illallah. Dengan buat panggil tu khasais lin Nabi SAW. Ada benda-benda yang khusus untuk Nabi sahaja. Atau kena belajar bab lain, tu kena buat ceramah lain pula. Tu hari lain pula buat ceramah maulid pula. Baru boleh cerita apa kelebihan Nabi SAW. Bila Nabi SAW tidur di bawah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar tak gerak. Sebab apa? Sebab tunggu wahyu sedang turun. Tapi apa yang gerakkan Nabi SAW dia? Ayam mata ni dia tak boleh dengar cakap kita. Kita hambat kata berhenti, dia tak akan dengar. Kita tak boleh sedut dia balik. Kalau ayat dia boleh sedut, ayam mata tak boleh sedut. Dia turun tu, Abu Bakar Siddiq tak mampu nak buat apa. Dia turun tu, kita tak boleh halang dia. Dia gerak pipi Nabi SAW. Siapa gerak? Ayam mata gerak. Sebab apa ayam mata gerak? Sebab kaki dia tahan situ, lubang, ada binatang bisa gigit, tak boleh nak buat apa. Turun, pak, turun, gerak, Nabi bangun. Abu Bakar Siddiq awaknya, baru dia apa? Nabi SAW ubat kaki dia. Lepas tu saya pun tak apa, tentu tidak. Mana tahu wahyu sedang turun. Adik-adik ayah pin ke apa? Tidak. Semua senang, semua tidak. Awak pandai semua tidak. Tak ada masalah. Ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Nabi bukan dengan roh saja. Kalau setakat mimpi tak heranlah, semua orang boleh mimpi. Saya dan tuan-tuan pun bermimpi juga. Tapi yang berkeras sangat dia tak mau ni sebab apa? Sebab benda tu berlaku dengan roh dan jasad. Sebab tu Allah kata apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hamba Allah, dengan hamba. Sebab apa guna bi 'abdihi? Perjalanan tu bukan Nabi jalan seorang, bi 'abdihi. Ada teman dia. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menjadi apa? Yang rancang dan bawa baginda Nabi SAW bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Itulah level paling besar. Hari ni kita duk bangga kita dapat jawatan. Hari ni kita duk bangga kita dapat macam-macam. Tapi Allah beri pada Nabi SAW jawatan yang paling hebat sekali daripada dia. Itulah dia jawatan apa? Jawatan hamba. Itulah paling hebat sekali. Oh, saya pengarah, saya duduk tingkat 3. Oh, saya timbalan pengarah, saya duduk kaunter tingkat 18. Oh, saya duduk dekat bilik saya dekat sini. Cakap banyak. Tapi bila mati, satu je tingkat kita. Di mana? B, basement, bawah tanah. Itulah tingkat kita. Tempat orang parkir kereta tu, di bawah tu. Itulah level kita. Nak abad kata, kita ni tak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bertakwa itu adalah orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ringkaskan lagi cerita ni. Bila mana Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan buraq, satu binatang yang mana dia punya khutwah ataupun dia punya tapak kaki dia tu, perjalanan dia tu madal basar. Ujung yang kuat, dia suruh dia awal tu. Sejauh mata memandang, sejauh tu dia boleh terbang. Jauh jalan. Sampai beberapa tempat. Antara tempat yang Nabi SAW berhenti adalah Thaibah. Apa dia? Madinah. Sampai di Madinah,
Nabi Jibril alaihissalam kata turun dan semayang di Siti Madinah, tempat kamu akan hijrah nanti. Mai pula ke satu tempat lagi apa? Bukit Tursina, tempat Nabi Allah Musa alaihissalam munajat, turun semayang kami. Turun pergi pula ke Baitul Laham, tempat Nabi Allah Isa alaihissalam diberanakan. Maka kata Jibril alaihissalam turun dan semayang. Kata ulama, perjalanan kita yang letih, sejauh mana perjalanan kita letih, terang mana, tak larat, terang mana pun, ibadah semayang ni kita jangan tinggal. Yang tu hikmah, yang falsafah paling besar ni. Sembahyang jangan tinggal. Hang tak larat, hang aksiden, hang pecah kepala, hang dalam keadaan selagi hang bernyawa, selagi equalizer dekat hospital tu tedet atas bawah macam bukit, hang kena sembahyang. Hang tak payah sembahyang, dua sebab, sama ada hang gila ataupun hang mampu. Dua tu dia tak payah sembahyang. Selagi duk ada nyawa, duk nafas, aksiden, balut kepala, tak nampak apa, tak ada apa, habuk pun nampak dah. Tinggal hidung, habuan nafas lah. Kita pergi jumpa dia. Haji, kenal lah kami, set-set masjid Sungai Kecil ni kami main ni. Dia kata, bagus tu. Dia bunyi macam lembu korban sejam lagi. Bunyi tu Haji semayang. Macam mana nak semayang? Semayang lah, kita nak semayang pun. Semayang dengan hati, semayang dengan mata, Haji semayang. Sebab tu semayang ni sebenarnya dia merehatkan kita. Perjalanan yang letih akan direhatkan dengan ibadah. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Arihna bis salah, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tolong rehatkan kami dengan sembahyang. Tolong rehatkan kami dengan sembahyang. Seolah-olah bagi Nabi SAW sembahyang ni rehat. Sebab apa? Nabi seronok dalam sembahyang. Kita sembahyang tak best, tak syok. Sembahyang Allahu Akbar, kita tak berepek sembahyang kita. Kita tak rasa seronok dalam sembahyang. Lepas tu kita riman. Allah baru maghrib dan isyak dah. Baru je azan subuh ni, azan zuhur dah, nak sembahyang pula. Dia bunyi gitu. Tak payah set kat sembahyang lah. Kita ada masjid tu sembang di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Qomat. Tengok muka nak main sembahyang tu tengok. Ada balik orang tu mangkuk ayu mana? Amat awal saya ni dia maki tu. Kawan tu kena maki juga. La ilaha illallah. Patut dia seronok nak qomat dah, yahoo, lompat balik rokok-rokok melari main sembahyang. Itu baru jiwa seronok nak sembahyang. Baru je bulan puasa, Ramadan balik dah, dia rimat. Dia kata Allah puasa pula, kata bagus sok dia rimat. Sebab apa? Sebab tak seronok sembahyang dia tu. Tapi sahabat Nabi SAW, dia seronok dengan ibadah. Nabi SAW seronok sampai bengkak-bengkak kaki sembahyang. Sehingga Aisyah satu batch dengan Nabi lah, bukan batch kita. Satu batch dengan Nabi, isteri duduk seorang. Dia kata, sembahyang apa teruk sangat ni? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Salah ke aku jadi hamba terima kasih dengan Allah? Satu batch dengan Nabi pun dia heran. Sebab Nabi sembahyang hebat. Sebab apa? Sebab seronok adalah hati. Macam kita ada tengok drama lah seronok. Tengok, isteri separuh masa. Tengok apa semua bagus, warung duduk rumah, tasbih, baca Quran, hafal hadis, semua tak tahu apa di dunia ni kan. Drama kalau tengok ni 2 jam tak rasa apa, seronok Allah habis dah. Bila habis lepas jam, kita kata apa? Habis dah semayang, habis dah drama tu. Sebab benda tu seronok di kita. Mayang kita rasa macam berat. Tambah ceramah, Allahu Akbar. Bila dia ni nak habis ni, kau kena pantai buat ni. Teruk lah ni, minta larat lah belah lah ni, nak belah pun tak boleh, duduk depan pula. Lagi orang kata aku terkentut kerak sangat pula. Dulu lah ni nak kena tabur di kepala orang ustaz. Dia malam benda dunia syok lah. Dan akhirat kita rasa berat sangat, rasa macam tak apa nak syok sangat, nak main rumah ke ta'ala kita rasa berat. Waktu baru ni saya khutbah. Saya khutbah jemaah aku mengoyak lah. Mai apa saya cadang nama dia mau aku na. Mai apa ni bagus dia. Tapi boleh dipertingkatkan lagi. Apa tengok aku pegang ni penat kat jam. Macam burma lah aku jadi dia. Hari kali beli mic aku wireless 2015 apa baru kat kedua pula. Mana tabung derma jalan apa pun banyak sikit malam ni. Sekali lagi kira beli mic tu dalam mulut tu kawan tu telan tu dalam mulut tu. Ada tekok dia. Baik. Ini yang asal. Saya khutbah Jumaat. Turun khutbah tu.
Satu bro ke bro tahu lah. Tapi bro ni orang bukan bro. Dia turun main, pakai beg selempang orang ni. Baju I love Pangkor. Pangkor pun tak orang nampak Pungkor ke apa tak orang nampak jelas baju dia tu. Seluar jean, mantap kecil, bawa kertas kecil dia main kat saya. Mantap kecil tu. Habis main sunat dia main. Nama apa? Dia siapa dia ni? Makan dinner cat ke orang yang pelik sangat ni. Dia nama apa? Saya kata nama Muhammad Syafiq. Duduk di mana? Kuala Riau. Saya kata hang siapa dia? Duduk tepi aku dalam masjid ni pahai lah ni. Sakit buah pinggang ke? Kau yang lepas plat nak pergi umrah ni tak tahu macam pelik orang yang maki semua orang sebab apa? Saya SB dia. Bukan FB, tu Facebook. SB, bukan Sungai Buaya, tu di Selangor. Special Branch Polis lah. Nama apa? Polis, dia kata SB. Dia tahu, saya kata SB. Tinggal di mana? Otopsi lah. Tak tahu dia tulis ke tak. Dia tengok muka saya, dia tulis. Dia kata pakar ni, orang tak tengok orang kertas lah. Jadi main bantai ke tu lah. Tinggal di mana? Bertugas di mana? Tak apa nama majikan, nama pejabat, nombor telefon. Nak apa lagi? Saya kata nak apa lagi? Nombor plate kereta majikan yang nak dia semua nak orang. Dia saya kata buat apa? Ambil nombor ni semua ni. Dia ambil muka saya garang. Dia kata apa? Saja nak panggil ustaz pergi ceramah di kampung saya. Tu ayam tu. Ambil abang lelok yang marah tu apa? Dia kata saja saya buat garang ustaz. Kalau ustaz buat manja-manja tu kadang-kadang dia tak mau bagi nombor. Saja saya buat garang ustaz, baru ustaz dia bagi nombor. Saya kata aku bagi nombor aku garang sangat. Ingat kau nak kena duduk kamunti lah pakai seluar pendek tu. Mojok dia bagi ceramah. Kali kena tahan je polis. Dia kata tepi. Buka tinggal tu. Langgar lampu merah dia kata. Ada roundabout kat rumah saya, roundabout besar tu. Tak merah pun, tu hijau elok betul je. Tapi border lah hijau nak main ke kuning tu. Ada Pak Long mana apa sembunyi bawah pokok kawan dia kau lah. Abang nombor. Lepas ni pun strategi dia pun hebat lah. Tak kereta sekian-sekian ni langgar lampu. Dia abang nombor plate, kawan duduk sana tu dia ambil nombor plate kita siap. Lepas ambil nombor plate tu, kita jalan kena dengan dia. Kiri tepi dia tak. Kita pun tepi. Kau tinggal tu, lesen. Dia kata awak langgar lampu merah. Dia kata. Dia kata tak mana hijau pun, kuning je. Satu memang tak ada berhenti maruah aku kalau berhenti tu. Lepas dia langgar. Dia kata main lesen dah. Rotek. Kau duduk lewat saja ni dia kata. Dia kata ada, tengok lah. Dia kata mana nak kena saman tengok ni. Saya malas saman pi je, letak malai raya lah. Bagi nak apa, lesen ke apa bagi. Dia ambil gitu. Dia tengok lah. Saman ni 300 ni boleh bayar. Dia kata saman. Buat saya saman aku boleh buat apa. Tak pegang kaki hang lah. Cuma ibu jari ke apa. Saman lah. Buat saya aku cari orang. Nanti bayar lah. Dia letak dia kata apa. Dia buat tangan kat bawah saya. Dia tepuk-tepuk. Atas dia tengok diri ni. Saya dah apa. Tak maaf lah ustaz. Saja saya nak murid ustaz kat masjid. Ustaz duduk mengajar tu. Saja selalu kuliah kami duduk kena tabung dengan ustaz. Jadi kali ni saya dah apa. Saya tabung ustaz pula dia dah. Lepas tu dia bagi duit. Tak maaf saya tak sama ustaz. Saja je. Saya tengok kertas ni saya tak tulis pun dia dah. Dia kata duduk masjid tu kan. Saya kata tengok hang. Hampir masjid tu. Aku kuliah kalau hang ada. Malau aku lah hang malam tu. Setengah jam aku Fatihah surah ya. Lepas tu blok tu je. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kita hari ni bila kita sebut bab Isra dan Mi'raj hari ni, banyak benda yang kita boleh ambil berkaitan dengan apa? Baginda Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah semua Nabi tu ada sebab tu. Ziarah Nabi Adam tingkat yang pertama. Tingkat kedua Nabi Allah apa? Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dan satu lagi Nabi, dua Nabi. Naik ketiga pula Nabi Allah Yusuf. Nanti jumpa Nabi Allah apa? Idris. Nanti jumpa semua Nabi yang jumpa tu ada sebab dia tu. Jumpa Nabi Allah Adam AS sebab apa?
Macam mana Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga, tempat dia suka turun main ke bawah. Macam itulah hang akan dikeluarkan daripada tempat yang hang sayang. Di mana Mekah, hang akan pergi ke Madinah. Orang akan halau hang berpaksa berhijrah. Sebab orang kampung hang tak suka orang. Macam mana Nabi Allah Zakaria alaihissalam, yang orang yang nak benci dia dan orang yang nak bunuh dia, Nabi Allah Zakaria dan Nabi Yahya, dua Nabi ni sebab apa yang Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam tingkat yang kedua, atau kita katakan apa, dan langit yang kedua. Dua orang ni adalah orang yang cuba dan telah pun dibunuh oleh Yahudi. Daripada orang ni Yahudi nak bunuh dia. Sebab tu Nabi SAW antara planner besar nak bunuh Nabi siapa dia? Yahudi tunggu nak bunuh Nabi.